Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera. Hari ini kita meneruskan pembelajaran reka bentuk dan teknologi untuk tahun 5. Jom kita hasilkan artikel jahitan. Baik ya, pengetahuan tentang jenis mata jahitan amat penting dalam menghasilkan reka bentuk artikel jahitan yang menarik dan berfungsi. Bagi menghasilkan artikel jahitan, kita akan melakukan proses kerja seperti yang berikut. Pertama ialah menjana idea yang kreatif. Kedua, melakarkan beberapa reka bentuk artikel jahitan. Yang ketiga, menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Yang keempat, mengira dan membuat anggaran kos. Yang kelima, menghasilkan artikel jahitan menggunakan alatan dan bahan yang sesuai. Dan yang terakhir, membuat pembentangan artikel jahitan. Mari kita lihat apa yang akan kita pelajari. Baik ya, dalam menjana idea kreatif, idea reka bentuk sesuatu artikel jahitan boleh terhasil daripada situasi atau masalah yang berlaku di sekeliling kita. Cuba kita perhatikan situasi berikut. Baik ya, ini situasi di dalam sebuah kereta melibatkan satu keluarga. Seorang bapa menegur anak dia, Alia, pakai tali pinggang kereta. Saya tidak selesa ayah. Adik, tali pinggang kereta penting untuk keselamatan. Bagaimanakah kamu hendak menyelesaikan masalah Alia supaya dia selesa memakai tali pinggang kereta? Sekarang permasalahannya ialah tali pinggang kereta yang ingin dipakai tidak selesa. Baik ya, masalah dalam situasi tersebut boleh diatasi dengan menghasilkan reka bentuk artikel jahitan, iaitu alas tali pinggang kereta. Mari kita lakarkan idea reka bentuk tersebut. Daripada permasalahan tadi, kita dah jumpa satu penyelesaiannya, antara ialah kita memerlukan alas tali pinggang kereta. Untuk proses yang kedua, kita perlu melakar reka bentuk. Baik, bila kita merujuk buku teks RBT tahun 5, berikut antara contoh lakaran yang terdapat. Dalam buku teks ini contoh lakaran 1. Ini lukisan step by step ya. Ini step yang pertama, terus kepada langkah yang kedua dan seterusnya. Dan langkah yang terakhir yang kita nampak di sini, beginilah bentuknya. Di sini dituliskan dia punya panjang atau lebarnya 25 cm. Lebar dia pun sama, panjang dan lebar dia sama, 25 cm. Kemudian apa yang digunakan, contohnya renda, fabric, velcro, semua dicatatkan di sini. Ini contoh lakaran ya. Baik ya, contoh lakaran yang kedua. Bentuknya seakan-akan bujur, tapi separuh bujur ya. Di sini dia punya lebarnya 20 cm dan panjangnya 20 tambah 5, maksudnya 25 cm. Bahan-bahannya velcro, fabric dan renda, sama juga macam tadi. Baik, mari kita lihat pula lakaran yang ketiga. Panjangnya 20 cm dan lebar 8 cm. Material yang digunakan fabric, velcro dan renda. Itu contoh 3 lakaran yang telah ditunjukkan. Baik ya, ini aspek yang ketiga yang penting dalam proses menyediakan jahitan ya, iaitu menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Kita boleh memilih lakaran terbaik berdasarkan beberapa idea. Kita juga boleh menggabungkan ciri-ciri menarik yang terdapat dalam beberapa lakaran untuk dijadikan satu lakaran terbaik.
kita hendaklah menghormati idea rakan semasa proses menjana idea dan membuat lakaran. Setiap idea perlulah dihargai. Ini contoh ya, gabungan lakaran terbaik, gabungan lakaran 1 dan 2. Maka terhasillah lakaran ini. Okey, dia panjang dan lebarnya sama 20 cm dan dia punya lebarnya pun sama 25 cm. Cuma kedudukan Velcro ni ada dua kedudukan yang berbeza. Okey, kemudian fabric, okey, dan renda. Baik ya, seterusnya kita hendaklah menilai lakaran terbaik yang dipilih. Contoh menilai lakaran yang telah dipilih adalah seperti yang berikut. Baik ya, untuk memudahkan kita menilai lakaran, kita bina satu jadual. Okey, beberapa elemen diambil kira, contohnya rupa, ruang, saiz dan nilai. Kemudian sedikit huraian di sini, rupa berkenaan reka bentuk dia, ruang berkenaan ruang pemakaian tali pinggang kereta, saiz artikel jahitan dengan lebar tali pinggang kereta, dan nilai corak pada permukaan fabrik. Okey, di sini ditandakan sama ada sesuai ataupun tidak sesuai. Okey, jika sesuai, kita akan tanda sesuai lah. Kalau tidak sesuai, kita kena nyatakanlah apa perubahan yang perlu kita nyatakan. Contohnya dari segi reka bentuk tidak sesuai. Okey, mungkin kita boleh ubah reka bentuk artikel jahitan supaya sesuai dengan fungsinya. Kemudian berkenaan dengan saiz tidak sesuai, mungkin kita perlu besarkan saiz ya, supaya lebih selesa dan sebagainya. Baik ya, selepas itu lakaran tersebut perlu ditambah baik sebelum dijadikan panduan menghasilkan artikel jahitan. Okey, hasil lakaran yang telah dinilai dan ditambah baik. Ini contoh ya, hasil yang telah telah dinilai dan ditambah baik, hasil terakhir. Okey, bentuknya seperti segi empat sama. Ini dinyatakan dia punya panjang dan lebar dia 25 cm sama. Ini materialnya renda, velcro dan fabric. Okey, apa yang paling penting kawan-kawan, semasa kita membuat penilaian dan penambahbaikan terhadap lakaran terbaik, kita perlulah bersikap rasional dan tidak berakal. Ini sebagai contoh saja. Mungkin ada lagi bentuk-bentuk yang mungkin dipikirkan lebih menarik dan sebagainya. Okay. Setelah itu, proses seterusnya ialah mengira dan membuat anggaran kos. Okay. Di sini contoh pengiraan anggaran kos bahan yang akan digunakan untuk menghasilkan alas tali pinggang kereta adalah seperti yang berikut. Okey, dinyatakan bahan, kemudian ada dinyatakan harga unit, kemudian harga kuantiti dan jumlah. Ini harga sekadar anggaran ya, anggaran kos yang boleh kita lakukan. Okey, untuk makluman ya, tahukah kamu velcro atau pita pelekat kain mempunyai dua permukaan, iaitu hook dan loop. Dan seterusnya, langkah kelima ialah menghasilkan artikel jahitan. Apa yang penting kita kena tahu apakah alatan yang akan digunakan. Ini contoh alatan yang akan digunakan. Ini alatan-alatan yang telah kita pelajari sebelum ini. Okey, kemudian bahan-bahannya seperti yang telah kita masukkan dalam anggaran kos tadi. Contohnya fabric, span, velcro, getah perang, benang, renda dan sebagainya. Untuk seterusnya, mari kita lihat langkah-langkah kerja kita. Yang pertama, kita kena lukiskan pola pada sekeping kertas mengikut saiz seperti dalam lakaran. Okey, ini perlukan saiz yang betul lah ya. Kemudian potong pola dengan menggunakan gunting kertas, itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, susunkan pola di atas dua keping fabric dan span. Okey ya. Ini fabric 1, ini fabric 2, di tengah-tengahnya ada span dan atas sekali ada kertas perang. Seterusnya yang keempat, okey, kita sematkan jarum peniti untuk menetapkan kedudukan pola pada fabric dan span ya.
Baik, langkah yang kelima, kita tandakan garisan gunting pada fabrik dengan menggunakan kapur tukang jahit, kemudian keluarkan pola. Okey, kita tanda di sini ya, ikut garisan luar ni ya. Okey. Kemudian yang keenam, sebelum menggunting, sematkan jarum peniti antara fabrik dengan span. Guntingkan fabrik dan span mengikut garisan gunting dengan menggunakan gunting fabrik. Okey. Setelah itu kita guntingkan. Langkah yang ketujuh, letakkan kertas karbon tukang jahit di antara pola dengan sebelah dalam fabrik yang telah dipotong. Kemudian sematkannya semula dengan jarum peniti. Okey, kemudian nombor 8, pindahkan tanda garisan pemadan dari pola ke sebelah dalam fabrik dengan menggunakan roda surih. Kemudian tanggalkan jarum peniti ya. Kita gunakan roda surih ya di sini. Kemudian yang ke-9, letakkan welcome pada fabrik, susun dan temukannya dengan bahagian sebelah luar fabrik. Kemudian sematkannya dengan jarum peniti. Okey, kita sematkan dengan jarum peniti. Langkah yang ke-10, jahitkan velcro pada sebelah luar fabrik. Siapkan jahitan velcro pada kedua-dua keping fabrik. Langkah yang ke-11, susunkan dan temukan kedua-dua bahagian sebelah luar fabrik. Susunkannya pada span, kemudian sematkannya dengan jarum peniti. Dan langkah yang ke-12, jahitkan span dan fabrik mengikut garisan pemadan pada sebelah dalam fabrik. Tinggalkan ruang di antara 5 cm hingga 7 cm untuk menterbalikkan artikel. Kemudian langkah yang ke-13, terbalikkan artikel menggunakan ruang yang ditinggalkan, kemudian kemaskan bahagian tepi. Dan langkah ke-14, kita lengkapkan jahitan pada artikel jahitan dengan jahitan tangan menggunakan mata jahitan sembat. Yang ke-15, jahitkan renda pada bahagian tepi artikel jahitan sebagai hiasan. Inilah hasil akhir daripada artikel jahitan kita, iaitu alas salib pinggang kereta. Selain itu boleh juga digunakan sebagai alas kepada peti sejuk dan juga alas bagi beg sandang ya. Demikianlah pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberi manfaat. Okey, selamat berjumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.